Kalau nak cerita bab LGBT ni Panjang panjang. Ish. Saya rawat ni ramai. Daripada yang sekolah sampailah ke universiti sampai yang dah kahwin. So maksudnya Ustaz, yang Ya. orang selalu cakap, saya dilahirkan dalam badan yang salah dan sebagainya, ni contoh kan kita dengar kan. Tu maksudnya bukanlah perkara yang sebenarnya berlaku lah. Maksudnya ada sihir yang sampai kepada dia, membuatkan dia rasa yang sedemikian. Okey, itu mungkin asbab salah satu saja. Tapi orang Islam pun pokok pangkal diri sendiri. Diri sendiri. Orang Islam diri sendiri lah. Diri sendiri yang salah. Okey, mungkin ilmu iman dia yang lemah, tahap ilmu dia yang kurang, lepas tu psikologi dia sendiri kan. Jadi itu semua menyumbang kepada ke arah dia memilih jalan tersebut. Itu dah saya kata, ni salah jin, ni salah syaitan. Tak boleh. Besok Allah tanya kita nak jawab macam tu ke? Allah boleh terima ke? Tak boleh. Kan? Macam contoh orang tinggal semayang. Kenapa kau tinggal semayang? Syaitan ganggu lah. Syaitan memang tu kerja dia. Memang ganggu kita. Kita pula apa tindakan kita? Kan? Lawan. Okey, sekejap Ustaz. Saya nak sentuh sikit berkenaan dengan Ustaz cakap tadi pasal gangguan LGBT, sihir LGBT terhadap pelajar agama ni. Yeah. Maksudnya ada orang yang menghantar sihir kepada budak-budak pelajar agama ke? Maksudnya dia orang as a pelajar agama tu sendiri, dia just kena was-was pada syaitan tu. Sebab saya nak just clarify dulu, adakah sihir maksudnya orang hantar ataupun sihir tu maksudnya berkenaan dengan jin? Okey. Sihir ni dia ada pelbagai keadaan. Okey. Ada sihir yang tanpa bantuan jin, ada sihir dengan bantuan jin. Okey. So kena faham betul-betul dulu. Okey, sihir tanpa bantuan jin adalah sihir al-ain. Okey. Daripada pandangan mata. Pernah dengar kan? Itu kira sihir juga? Sihir juga. Faham. Sebab apa kesan dia tu pada seorang tu seperti seolah dia kena sihir yang ada jin tadi tu. Tapi sama. Padahal dia tak ada jin pun. Jadi sihir pandangan mata ni, al-ain ni dua keadaan. Pandangan mata yang hasad ataupun pandangan mata yang kagum. Jadi dua ni boleh kena. Okey, itu tanpa jin. Maknanya orang tu boleh sakit juga. Okey, yang keduanya dengan bantuan jin. Dengan bantuan jin maknanya dengan mantra-mantra, gunakan benda-benda yang kotor, yang haram, yang tak digunakan syariat apa semua tu, menyebabkan ada bantuan jin dan pertolongan jin situ, dan itulah yang boleh merosakkan orang yang dibuatnya tu. Okey, saya bagi contoh yang tadi, bagaimana sihir ni ataupun LGBT ni kan boleh mengganggu pelajar-pelajar yang belajar agama. Macam mana cara dia? Ini kajian saya sendiri daripada tahun 2015 sampai sekarang dalam rawatan. Saya tak banyak saya tak banyak cerita benda ni pada perawat lain. Ada beberapa orang perawat saya, sebab apa? Mereka pun dalam situasi yang sama. Mereka bertanya dan saya share. Saya tak akan share dekat TikTok saya ke. Saya tak share pada mana-mana media sosial, tak ada. Sebab benda ni satu benda yang bagi saya orang susah nak faham. Betul ke ni? Kan? Betul ke? Jadi saya ada yang masalah tu timbul, saya rawat dia. Okey, jadi balik pada tadi, macam mana cara mereka ni datangkan sihir pada budak-budak ni? Mereka kenakan dulu pada seorang. Contoh, maaf cakap, lelaki main dengan lelaki. Okey. So yang kena tu, yang buat tu ada pelajar agama yang kena. Jadi dia rasa shock, dia rasa gian nak buat lagi. Orang yang kena tu? Yang kena tu. Yang buat tu daripada mana datang keinginan tu? Adakah sihir juga? Okey, dia macam ni. Saya nak cerita secara detail. Yelah, orang kata macam ni. Janganlah detail macam situasi. Ya, faham. Itu merunsing kan? Okey, dia begini. Okey, saya bagi contoh. Okay. Sebelum tu, sorry Ustaz Kat. Okay. Sebab saya experience Ustaz benda ni. Okay. So saya memang experience saya dalam benda ni semua di depan mata. Okay, kan? faham. So saya boleh mungkin tambah sikit in terms of experience tu kan. Kalau nak cerita, so tak apa Ustaz cerita. Okay. Baik, dia begini. Saya bagi contoh satu situasi lah. Geng-geng LGBT ni, dia akan hire seorang budak ni masuk madrasah. Contoh dia, masuk institusi agama. Sampai macam tu sekali Ya, ni benda ni memang orang tak tahu. So maksudnya Ustaz tahu dia Pak Jin tu sendiri cakap? Bukan, budak yang terlibat tu. Jadi okey, dia begini. So geng-geng ni dia telah buat pada budak ni, dan dah ada sihir dalam badan budak ni, contoh dia. Okay, ni di luar tempat belajar agama. Ya, betul, di luar. Okay. And then mereka ni bayar pada budak tersebut. Wish. Okay. Lepas tu budak yang dah dibayar ni, dia akan nak masuk belajar dekat satu tempat dah, contohnya. Sebab dibayar? Sebab dibayar tu, okay. Lepas tu budak ni buat apa? Contohlah,
bawa handphone secara senyap. Dan dalam tu ada video-video yang biru tu lah. Okey. Jadi dia tunjuk pada budak-budak ni. Contoh waktu malam, kumpul-kumpul, tunjuk. Budak-budak belajar agama ni, belajar tahfiz dan sebagainya, mereka tak dedah dengan benda ni sebenarnya. Jadi mereka bawa. Bila bawa tunjuk, mereka interest tengok kan. First time tengok. Budak-budak kan, tingkatan 1, tingkatan 2, contoh dia kan, budak tingkatan 6. Tengok, first time tengok. Dia shock betul. Jadi bila budak-budak semua dah rasa shock, yang budak yang main tadi, yang masuk tadi ni, dia ajak main lelaki dengan lelaki. Bila first time dia rasa benda tu, budak tak pernah rasa. Maaf cakap lah dia pakai tangan ke, dia pakai apa pun kan, budak tu first time rasa benda tu. Maka dia rasa, sedap. Okay, jadi apa dia buat? Itu aja. Dia akan ajak lagi. Jadi daripada seorang yang terlibat, 2, 3, 4, 5, 6. Kejap, maksudnya budak yang first tu memang dimasukkan ke situ dibayar untuk merosakkan yang lain ke? Ya. Siapa yang bayar tu? Tak, maksudnya dekat negara kita ke Ustaz? Negara kita. Adakah orang Islam sendiri? Dia liberal. Orang tu liberal. Wow. Orang tu liberal. Dia gitu. Okey. Jadi usaha untuk menjatuhkan orang Islam ni dia bagai sudut. Tak pernah terfikir sampai tu sekali semangat ni nak jatuhkan Betul. Itu semua lorong-lorong yang dia akan gunakan untuk menjatuhkan itu orang Islam. Terutama pelajar-pelajar yang belajar agama. Itu sebab ustaz saya pun selalu pesan macam budak-budak yang belajar agama ni, syaitan dihantar bukan jalan-jalan. Betul. Level atasan-atasan. Betul, dia bukan label yang biasa-biasa. Komando-komando semua dia hantar. Kan? Syaitan-syaitan ni pun syaitan yang level-level tinggi. Sebab apa? Dia nak menghalang daripada pelajar ni boleh belajar agama. Jadi, kadang-kadang ada setengah ibu bapa tu beritahu anak saya, ustaz, nak berhenti madrasah, dia kata. Okey, kenapa? Tak tahu, tiba-tiba dia tak nak balik asrama dah. Dia tak nak balik madrasah. Dia kata. Jadi saya dah tahu dah pemikiran saya sebab dari pengalaman. Okey, maksudnya? Maknanya budak tu dah terkena. Dah kena dengan member dia buat benda tu lah. Jadi dia jadi takut. Sama ada dia yang biasa kalau dia yang buat, dia tak akan cakap lah, tapi dia dipaksa, dia yang terkena. So dia dah macam dia dah takut lah, dia dah trauma. Dia tak nak balik. Jadi bila saya rawat dia, budak tu teruk dia muntah-muntah, panas juga, mandi menggelupur. Gitu. Yang tu okey, yang ni adalah sihir yang jin lah. Betul. Dia ada bantuan jin tu lah. Sebab tu tiba satu masa nanti Dajjal laknatullah dia akan keluar kan, dengan pembawa 1001 sihir. Macam-macam dia buat. Betul tak? Boleh hidup orang yang mati dan sebagainya kan. Jadi maknanya ni semua kat arah tu ni. Dia nak bos nak datang ni. Dia kat arah tu sekarang ni. Sebab tu kita tengok sihir berdosa sekarang. Macam-macam. Macam-macam. Sihir banyak. Boleh bagi satu contoh yang memang orang tak terfikir langsung Ustaz? Sebab sebelum tu saya nak kita nak end topik madrasah budak-budak belajar agama ni. Saya just nak cakap something yang selama ni saya di dalam arena tu, saya nampak harian semua kan, yang berlaku apa perbualan-perbualan di antara pelajar tentang perkara ni, perbualan-perbualan antara tenaga berlaku di antara tenaga pelajar dan pelajar. In fact saya sendiri pun pernah almost menjadi mangsa. Saya pernah buat video explain dah lama. Apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah saya selalu selama ni, walaupun saya duduk dalam tu, saya tak pernah terfikir bahawa ada kerja jin. Tak pernah terfikir. Saya hanya terfikir ada kerja nafsu serakah manusia yang mana diuji dengan was-was. Kau saya nak beli padahal dia bukan fitrah manusia pun, lelaki kan. So saya just fikir mungkin ujian Allah SWT. Tapi saya tak pernah terfikir sebab yang digunakan tu adalah jin. So ni memang mind blown gila lah. Betul. Ini salah satu jalan. Yang tadi Yusuf cakap tadi pasal nafsu serakah manusia tu pun betul. Tu diri sendiri. Lepas tu bila diri sendiri dah rosak, ataupun pemikiran dah tak betul, ataupun nafsu dah tak betul dari tu, jiwa dah tak betul, menyebabkan jin mengambil kesempatan, memudahkan lagi dia nak merosakkan kita. Faham. Puncak pangkalnya diri sendiri. Betul. Apa-apa pun memang diri sendiri dulu. Bukan jin semata. Tak. Benda tu hanya mengambil kesempatan saja. Okay. Jadi sebab tu benda ni walau macam mana pun, kalau orang tanya saya, terletak pada diri masing-masing. Diri sendiri dulu. Kita tak boleh kata ni semua salah jin, salah syaitan. Tak. Diri sendiri dulu tu. Kenapa boleh jadi macam itu? Tadi Ustaz pun cakap pasal banyak sekarang sihir. Betul. Apa yang paling orang tak expect sekali? Sebab mungkin ada orang terlepas pandang. Macam contoh, saya sendiri terlepas pandang bahawa yang berlaku tadi tu adalah jin. Apa lagi Ustaz? Okey. Sekarang ni banyak berlaku sihir pemisah. Tu banyak Terlalu banyak sekarang ni.
Bila contohlah kalau saya buat rawatan dalam masa seminggu 7 hari tu, boleh dikatakan setiap hari memang ada sihir memisah. Okey. Sihir memisah. Okey, sihir memisah ni Ustaz. Sihir memisah ni dia ada pelbagai jenis sihir memisah. Okey, contohnya nak pisahkan antara suami dan isteri. Ini yang paling banyak berlaku sekarang ni, suami isteri. Lepas tu banyak perceraian sekarang ni. Okey. Suami isteri, antara anak beranak nak pisahkan. Okey. Antara pekerja dengan majikan. Okey, nak pisahkan antara jiran-jiran. Banyak lagi lah. Anak murid dengan guru dan sebagainya. Okey, banyak. Tapi yang paling banyak sekali berlaku adalah sihir pemisah rumah tangga. Paling banyak sekali. Okey, dia macam ni Ustaz. Nak kena faham. Sihir pemisah ni ataupun sihir tafriq ni, sihir pemisah ni, dia kalau tanpa orang buat pun ataupun tanpa gunakan jin pun, memang dah ada satu golongan syaitan ni, tugasnya memang nak memecah belahkan rumah tangga. Syaitan dasim nama dia. Okey, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, menyatakan bahawa iblis dia ada satu singgahsana ataupun istana dekat atas air. Kat laut Okey, kat laut. Jadi dia ada tentera-tentera yang tersendiri. Yang bagi Kakuzari lah. Okey. Jadi maknanya setiap hari, yang ini, okey, tugas engkau hasut orang supaya bunuh orang. Engkau hasut supaya mencuri. Engkau hasut supaya jangan tutup aurat. Engkau supaya jangan orang solat. Jadi mereka ni ada tentera-tentera di bahagian masing-masing. Dan salah satu bahagian dia adalah pemisah. Jadi tugasnya, setiap hari waktu pagi, dia akan gerak pergi pada setiap pasangan rumah tangga ni untuk memecah belahkan mereka. Kalau dalam diri pasangan masing-masing ni tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, tak jaga agama, tak bawa agama dalam kehidupan rumah tangga, maka dia akan tewas. Itu yang kerap bergaduh. Kan? Itu tak kena, ni tak kena, suami tak kasih isteri, isteri tak hormat suami. Itulah berlaku. Syaitan dasim punya kerja. Itu belum cerita memang sihir orang nak buat. Itu memang dah sedia ada dah sedia ada. Ditambah lagi dengan orang hantar buat, habis. Itu okey. Jadi nak cerita kat sini bahawa itulah memang kerja syaitan, memang nak menghasut supaya bercerai, ditambah lagi dengan kejahatan manusia itu sendiri, nak mencerai-beraikan pasangan yang lain, dah jadi double. Kalau iman tak kuat, amalan kerukunan rumah tangga tak ada dalam rumah tangga, habis. Akan rapuh lah. Ustaz cakap 2 kan, saya tambah satu lagi Ustaz. Jadi 3 tu tambah satu lagi. Okay. Sampai sekarang ni apa yang kita nampak paling banyak adalah suami isteri yang menayangkan kebahagiaan. Betul. So itu adalah tak ada masalah, pergi tambah ain sendiri mencari masalah untuk orang yang mungkin rumah tangga dia ada problem, cakap best suami orang ni. Betul. Tak pasal suami orang tu kena ain kan. Betul. Kagum ataupun jealous. Terlalu banyak ditunjukkan di media sosial tentang kebahagiaan masing-masing. Jadi dia banyak risiko kat situ. Okey. Dia bergantung pada niat masing-masing lah. Okey, masing-masing punya niat. Okey, ada orang dia doakan, aku tunjukkan kebahagiaan aku ni, mudah-mudahan orang lain pun dapat bahagia yang sama. Itu alasan dia. Okey. Namun kita kena tahu bahawa masyarakat kita kat luar sana, hati tak semua sama. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Boleh jadi orang yang tengok gambar kita, dia rasa sakit hati. Boleh jadi dia suka dan doakan lagi. Boleh jadi sebaliknya. Kita pun tak tahu. Okey. Jadi kadang-kadang kalau tak perlu nak post, tu tak perlulah. Okey. Sebab dia akan menyebabkan ain kat situ. Kan? Okey, menyebabkan ain tu sendiri. Jadi saya bagi satu contoh dalam kehidupan rumah tangga ni. Kenapa kita tak boleh nak terlalu tayangkan kebahagiaan? Sebab musuh kita ni tak tahu, kita tak kenal siapa musuh kita. Jadi dia boleh gunakan gambar kita tu untuk buat sihir. Dia ambil kat media sosial lah, kat mana-mana saja. Apa media sosial yang ada, dia boleh ambil dan dia boleh buat sihir, dia hantar pada bomoh dan sebagainya, dan buat sihir lah. Lagi bagus lagi, atau lagi mudah lagi kalau dia tahu nama ibu, nama penuh kita dan nama ibu kita. Lagi senang dia nak buat sihir tersebut. Dari situ. Okey? Jadi kita kena hati-hatilah. Jangan suka kita nak postkan gambar. Okey, sebagai contoh lagi orang tanya, habis Ustaz, biasa saya dalam kuliah kan, habis Ustaz, kalau macam saya peniaga, saya tak nak post apa-apa lah. Okey, kena faham kat sini. Orang berniaga kena iklan, kena post. Tujuan kita post untuk apa? Untuk berniaga, tak ada masalah. Allah lindung insya-Allah. Tapi apabila niat kita semata untuk menunjuk, nak tayangkan kebahagiaan kita semata nak tunjuk aku lebih daripada orang lain, nak tunjuk semata, nak rasa bangga, ujub, takbur dan sebagainya, itu yang menyebabkan ain akan boleh kena. Tapi kalau kita memang post tu tujuannya memang untuk supaya orang tahu perniagaan kita tu apa, mesti nak kena ada model. Kan? Kalau tak ada tunjuk gambar, orang tak tahu. Contoh jual tudung. Habis nak sangkut kat mana tudung? Mesti dia sangkut kat orang kan. Jadi ada orang
mesti kena ada modal. Jadi maknanya kalau kita kerana nak berniaga untuk mencari nafkah, rezeki, tak ada masalah. Yang penting niat kita tu. Jadi berdasarkan niat tu Allah Ta'ala tahu. Dan boleh juga kita tambah lagi sebelum kita post gambar apa-apa di media sosial, kita buat perlindungan diri dulu. Contohnya kita baca 3 kul dulu baru post ke, baca bismillah baru post ke, baca ayat penggerak ke, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Baru kita postkan gambar tu. Itu ayat tu dipanggil ayat penggerak. Ayat penggerak, betul. Kenapa dipanggil ayat penggerak? Wallahu alam. Almarhum Ustaz Rondin ajar macam tu, kita pun tak pasti ya. Mungkin Itu gerakkan nama hati kot. dia penggerak hati. Ya. Saya ada dapat satu ayat bisnis tentang ayat penggerak ni. Saya dapat ada satu jazak daripada almarhum. Ustaz belajar direct dengan dia ke? Tak ada. Dengan dia tempat lawatan dia. Okay. Betul, sikit-sikit. Okey. Dia kata kalau kita nak pergi musafir, nak keluar pergi balik kampung ke jauh-jauh kan, sebelum kita keluar rumah tu, kita baca ayat penggerak tadi 7 kali. Sepanjang kita baca 7 kali tu, kalau bacaan kita tak tersekat-sekat, insya-Allah perjalanan kita tu akan selamat. Tapi kalau kita baca tiba-tiba tersekat ataupun macam tersasul, ataupun tiba-tiba cicak bunyi lah, tiba-tiba bunyi macam-macam lah, itu maksudnya kena rehat dulu, relax dulu. Jangan keluar lagi. Istighfar dulu kan, istighfar mohon keselamatan Allah Ta'ala dulu kan. Dan kita baca lagi. Baca lagi 7 kali. Kalau clear, insya-Allah perjalanan kita tu akan selamat. Ini salah satu daripada kaedah yang diajarkan oleh almarhum. Tadi sebelum Ustaz tak podcast, Ustaz baca 7 kali okey InsyaAllah. Okay. Dah pakai siap-siap lah. So ada tak apa-apa kisah berkenaan dengan tu? Yang mana? Yang baca 7 kali tu, siapa share dengan Ustaz, dia orang amalkan and tak ada? Orang lain wallah alam, tapi saya sendirilah. Kalau macam saya contoh, saya nak pergi buat rawatan dekat luar, nak pagar rumah ke pagar sekolah sebagainya, itu salah satu kaedah yang saya gunakan bagi memastikan keadaan saya ni selamat. Ini salah satu kaedah. Okey, dia ada kaedah lain yang saya amalkan juga. Tapi ini saya nak beritahu salah satu. Yang paling simple betul. Bukan untuk perjalanan saja, tapi untuk satu tujuan tertentu ataupun tujuan hajat yang besar. Kita boleh juga boleh diamalkan lah begitu. Okey. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 aja dengan satu video pertama je, dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.